Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita pada slot PDPR RBT bersama saya, Cikgu Aina. Pada minggu lepas, saya dah bagi kamu satu slide reka bentuk elektronik untuk kamu baca dan faham. Tapi saya tahu ramai je yang tak faham apa yang kamu baca. Jadi hari ini saya akan terangkan dengan lebih lanjutnya mengenai bab reka bentuk elektronik. Okey, sebelum saya teruskan PDPR ini, saya terangkan dulu 3 objektif yang kamu kena capai untuk hari ini. Okey, objektif pertama ialah menyatakan maksud mikropengawal dan mikropemproses. Yang kedua ialah menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Dan objektif ketiga ialah menyatakan sekurang-kurangnya 5 peranti input dan 3 peranti output. Okey, minggu lepas kamu dah tengok kan dalam slide ada gambar mikropemproses dan juga mikropengawal. Okey, kalau kamu tengok slide saya sekarang, bahagian kiri ni ialah gambar untuk mikropemproses atau dalam bahasa Inggeris dia microprocessor, dan gambar sebelah kanan ini ialah mikropengawal ataupun dalam bahasa Inggeris dia ialah microcontroller. Pernah tengok ke dua-dua ni, mikropemproses dan mikropengawal? Yang mana kita jumpa? Okey, ini ialah satu peranti yang kita jumpa dalam alat elektronik. Okey, apa beza mikropengawal dan mikropemproses? Apa perbezaan dia? Okey, ini ialah perbezaan mikropengawal dan mikropemproses. Saya dah buatkan dalam bentuk jadual supaya kamu lebih nampak dan faham apa beza mikropengawal dan mikropemproses. Okey, kita tengok dulu mikropengawal. Apa maksud mikropengawal? Mikropengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Okey, dia terdiri daripada CPU, RAM, ROM dan juga port input dan output. Okey, apa itu CPU? CPU ialah unit pemprosesan pusat, di mana di dalam CPU inilah segala maklumat, segala isyarat akan diproses dan diterjemahkan. Okey, apa itu RAM? RAM ialah Random Access Memory, singkatan bagi Random Access Memory. Apa fungsi dia? Fungsi RAM ialah untuk menyimpan data secara sementara. Okey, ROM, apa fungsi ROM? ROM ialah Read Only Memory. Fungsi dia untuk menyimpan data secara kekal. Okey, apa fungsi mikropengawal? Fungsi mikropengawal ialah untuk mengawal peranti elektronik. Contohnya pada pintu pagar automatik. Okey, dekat kunci pintu pagar automatik tu dia selalunya ada butang, ada button buka dan tutup. Jadi bila kamu tekan butang buka, pintu pagar automatik akan terbuka. Bila kamu tekan button tutup, jadi pintu pagar akan automatik tertutup. Okay, siapa yang kawal ni? Okey, yang kawal ni ialah mikropengawal. Dalam kunci pintu pagar auto tu kita ada mikropengawal. Okey. Untuk yang ini ialah gambar rajah blok mikropengawal. Okey, dia duduk dalam satu chip macam ni, dalam satu peranti. Okey, sekarang kita tengok pula mikropemproses. Okey, apa itu mikropemproses? Mikropemproses ialah peranti pemproses mikro dalam satu chip. Okey. Ia digunakan bersama-sama chip sokongan lain seperti input, output, RAM dan ROM. Okey, tapi input, output, RAM dan ROM ini berada di luar mikropengawal, tetapi dihubungkan melalui sistem bus. Okey, nanti kita tengok apa beza dia dengan mikropengawal.
Okey, fungsi microproses ialah untuk melakukan kawalan yang besar dalam peranti seperti komputer. Okey, ini ialah gambar rajah blok. Bawah sekali itu adalah gambar rajah blok bagi microproses. Okey, untuk lebih detail lagi, ini ialah gambar rajah microproses dan juga microcontroller. Okey, apa beza dia? Kamu tengok ya, kalau microproses, ini ialah microproses, CPU dia duduk dekat tengah-tengah dan dia ada peranti sokongan. Peranti dia input ni, port input menyokong CPU. Dia ada RAM, ROM dan juga output yang akan menyokong CPU untuk memproses maklumat. Berbeza dengan microcontroller ni, okey. Microcontroller ni semua peranti CPU, input output, RAM, ROM, okey, duduk dalam satu chip macam ni, dalam satu papan macam ni, okey. Itu beza antara microproses dan juga micro pengawal. Okey, untuk tingkatan 2 ni, dalam reka bentuk elektronik, kamu hanya ditekankan dengan micro pengawal saja. Okey, microproses kamu tak perlu, kita tak payah perlu banyak maklumat yang kamu perlu tahu. Okey, jadi kita akan masuk micro pengawal. Okey. Ini ialah 3 bahagian dalam micro pengawal. Dalam micro pengawal ada 3 bahagian, iaitu bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Okey, mari kita tengok apa dia itu ketiga-tiga bahagian. Okey. Ini nota yang saya dah ringkaskan dalam satu muka surat supaya kamu faham apa dia 3 bahagian dalam micro pengawal. Okey. Bahagian pertama kita ada bahagian input. Okey, bahagian kedua ialah bahagian proses. Bahagian ketiga ialah bahagian output. Okey. Apa fungsi bahagian input? Okey, bahagian input ini akan menerima isyarat dan dihantar ke bahagian proses. Okey, dari mana datangnya isyarat itu? Okey, isyarat itu datang dari peranti input. Ya, dari peranti input. Okey. Apa itu peranti input? Peranti input ni akan menerima isyarat. Ada 2 jenis peranti input, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Okey, apa beza peranti input analog dan peranti input digital? Okey, peranti input analog akan menghasilkan isyarat dalam bentuk gelombang seperti dalam gambar. Manakala peranti input digital ini pula akan menghasilkan isyarat dalam bentuk nombor. 01, 001, okey, ini semua ada maksud dia. Okey, terdapat 5 peranti input digital, iaitu yang pertama ialah switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia pergerakan dan juga penderia air. Okey, ini ialah gambar bagi peranti input digital. Ada 5 tadi saya sebut. Yang pertama, ini yang pertama. Pertama ialah switch tekan tutup. Okey, apa itu switch tekan tutup? Kalau kamu tengok ini gambar foto 2.44 ni, ini ialah switch tekan tutup. Dan yang sebelah kanan ni, ini ialah simbol bagi switch tekan tutup. Okey, kalau kamu tengok simbol dia yang ini, okey, ini dalam keadaan tidak ditekan, switch tidak ditekan. Okey, dalam keadaan ni switch tidak ditekan. Okey, ini dalam keadaan switch tidak ditekan. Okey, apa jadi kat situ? Okey, switch tidak bersambung dengan litar, maka litar berada dalam keadaan litar terbuka. Bila litar terbuka, tiada arus. Bila tiada arus yang mengalir, maksudnya tak ada apa-apa fungsi. Okey. Okey, bila keadaan ditekan, kalau keadaan ditekan, switch ini akan bersambung dengan litar, litar tertutup,
maka ada arus. Okey, contoh paling senang ialah loceng rumah. Okey, loceng rumah. Kalau kamu tekan loceng dekat luar rumah, luar pagar rumah orang, apa akan jadi? Okey, bunyi ting tong. Itu maksudnya apa? Okey, bila dia ditekan, okey, suis akan bersambung, litar tertutup, jadi akan ada arus yang mengalir. Bila arus mengalir, arus tenaga elektrik akan ditukarkan kepada tenaga bunyi yang menghasilkan bunyi ting tong dalam rumah. Okey, yang kedua ialah suis tekan buka. Okey, ni terbalik dengan suis tekan tutup. Okey, ini ialah simbol dia. Dalam keadaan tak ditekan, litar tertutup. Terbalik tadi kan dengan suis tekan tutup. Okey, kalau suis tekan buka dalam keadaan tidak ditekan, okey, litar tertutup. Jadi ada arus elektrik mengalir. Tapi kalau ditekan, suis tekan buka ini akan menyebabkan litar terbuka. Jadi bila litar terbuka, tiada arus elektrik yang mengalir. Okey, contoh paling senang suis tekan buka ini ialah lampu dalam peti sejuk. Kat mana lampu dalam peti sejuk? Okey, ia terletak pada belakang pintu peti sejuk. Okey, kamu bayangkan bila pintu tertutup. Okey, pintu peti sejuk tertutup. Okey, suis tekan buka akan berada dalam keadaan ditekan oleh pintu yang tertutup tadi. Okey, apabila ditekan, litar terbuka. Jadi, tiada arus. Apa jadi dekat lampu tadi? Lampu tertutup. Okey, jadi bila pintu tertutup, lampu tertutup. Okey. Kalau kamu buka peti sejuk, apa jadi bila kamu buka peti sejuk? Okey, bila kamu buka peti sejuk, suis tekan buka ini akan berada dalam keadaan tidak ditekan. Okey, kalau kamu tengok simbol ni, bila keadaan tak ditekan, arus akan mengalir sebab litar terbuka. Jadi bila arus mengalir, lampu dalam peti sejuk itu akan terbuka. Okey, itu ialah suis tekan buka. Okey, yang ketiga ialah suis mikro. Suis mikro ni boleh berfungsi sebagai suis tekan tutup dan suis tekan buka. Okey, dan yang keempat ialah penderia pergerakan. Okey, apa dia penderia pergerakan? Penderia pergerakan ni dia peka terhadap kehadiran manusia atau haiwan yang dia mengesan haba daripada manusia atau haiwan. Contoh paling senang ialah pintu otomatik di pasaraya. Okey, kamu pernah tengok kan? Bila kamu berada di depan pintu otomatik tu, secara otomatiknya pintu akan terbuka. Sebab apa? Sebab dia ada penderia pergerakan. Di mana dia mengesan haba daripada kamu. Bila ada haba, jadi dia akan terbuka. Okey, dan peranti input digital yang kelima, ini ialah penderia air. Okey, penderia air. Apa fungsi penderia air? Penderia air ini akan mengesan kehadiran air. Okey, contoh paling senang ialah wiper kereta. Okey, wiper kereta. Bila hujan turun, ada air, wiper kereta akan automatik berfungsi. Okey, tadi saya dah terangkan peranti input digital. Sekarang kita masuk pula kepada peranti input analog. Okey, ada 3 jenis peranti input analog. Okey, yang pertama ialah penderia jarak. Yang kedua ialah penderia cahaya dan yang ketiga ialah penderia. Okey, yang ini ialah gambar bagi ketiga-tiga peranti input analog. Okey, yang ini yang pertama ialah gambar penderia jarak. Apa fungsi penderia jarak? Dia mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek. Ini ialah penderia dan ini ialah objek. Contoh paling senang ialah paip pada sinki basuh tangan yang automatik punya. Okey, bila kamu dekatkan tangan kamu pada
pipe akan keluarkan air. Tapi bila kamu jauhkan tangan kamu daripada pipe akan berhenti keluarkan air. Itu contoh penderia jarak. Okey, yang kedua, peranti input analog yang kedua ialah perintang peka cahaya atau penderia cahaya. Okey, inilah penderia cahaya. Dia sangat peka terhadap cahaya. Dia akan mengesan kehadiran cahaya. Contoh paling senang ialah pada lampu jalan automatik. Okey, kalau kamu perasan dekat tepi jalan ada lampu kan. Kalau dah malam dia akan hidup. Okey, bila dia dah siang dia akan mati. Okey, dia dikawal oleh penderia cahaya. Sangat peka terhadap cahaya. Bila siang ada cahaya matahari, jadi lampu secara automatiknya akan terpadam. Okey, bila semakin lama semakin malam atau nak hujan, tak ada cahaya matahari, jadi lampu akan automatik terbuka. Okey, peranti input yang ketiga, yang ini ialah peranti input yang ketiga. Ini ialah penderia suhu. Apa fungsi penderia suhu? Penderia suhu untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Contoh paling senang ialah pada oven. Okey, bila dia dah kesan suhu, kamu setkan suhu 200 darjah Celsius. Jadi dia kesan suhu 200 darjah Celsius itu, dia akan menukarkan suhu itu dalam bentuk voltan dan akan membakar kek ataupun ayam yang kamu letak itu dalam julat voltan 200 voltan. Okey, tadi itu saya dah terangkan ialah peranti input. Okey, peranti input ni terletak pada bahagian input. Okey, peranti input ia terletak pada bahagian input. Apa tadi fungsi bahagian input? Menerima isyarat. Okey, dan dia akan hantar isyarat itu ke CPU. Okey, ke bahagian proses. CPU ini ialah bahagian proses. Apa fungsi bahagian proses ini? Dia akan memproses isyarat yang diterima dan menghasilkan isyarat ke bahagian output. Okey, pada bahagian proses ni kita ada CPU. CPU lah yang akan melaksanakan atau cara yang disimpan dalam ROM ataupun RAM. Okey, dalam CPU kita ada ROM atau RAM. Okey, dalam ROM dengan RAM ni ya, kita dah setkan atau cara dia. Contohnya bila tekan peranti tadi jadi apa? Sama ada nak keluarkan cahaya ke, okey, nak keluarkan warna hijau ke, nak keluarkan warna merah ke, nak bunyi ting tong ke, nak bunyi ting ting ke. Okey, semua tu dah disetkan dari dalam atur cara ROM dan juga RAM. Okey, lepas tu isyarat tadi yang dah diproses akan dihantar ke bahagian output. Okey, inilah bahagian output. Okey, dalam bahagian output ini ada peranti output. Apa fungsi peranti output? Dialah yang akan melaksanakan isyarat yang diberikan dalam bahagian proses tadi, yang dihantar pada bahagian proses tadi. Okey. Terdapat 5 peranti output. Okey, ini ialah 5 peranti output. Yang pertama, okey, kamu tengok yang pertama yang ini. Yang ini ialah diod pemancar cahaya atau singkatannya ialah LED. Mana jumpa LED ni? Banyak je kamu jumpa. Selalu jumpa dekat remote control TV. Kan kalau kamu tekan selalunya ada warna merah menyala. Itu ialah LED. Okey, ataupun kamu jumpa dekat handphone. Dekat charger handphone, bila charge dia jadi merah, bila dia dah penuh dia jadi hijau. Okay, itu ialah LED. Apa fungsi LED? LED berfungsi untuk memancarkan cahaya dan juga sebagai lampu hiasan. Okay, itu ialah peranti output. Okey, yang kedua ialah pembas. Pembas ni apa? Buzzer. Buzzer tu apa? Pernah tengok dulu tak pop quiz? Yang kamu tekan je buzzer, dia akan bunyi tit. Okey, pembas ni dia menukarkan
gelombang elektrik kepada gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Maksudnya dia akan menghasilkan bunyi. Contoh lagi yang paling senang ialah pada pengera keselamatan. Okey, yang kalau ada kebakaran, okay, dia akan menghasilkan bunyi. Itu ialah pembas. Kalau kamu tengok dekat pembas ni, dia ada wayar hitam dan juga wayar merah. Okey. Wayar merah ialah positif dan wayar hitam ialah negatif. Okey, yang ketiga ini ialah motor arus terus. Okey, apa fungsi motor arus terus? Dia akan berputar apabila ada arus elektrik. Kat mana selalu jumpa? Pada kipas angin berdiri tu. Okey. Bila kamu on switch, okey, tekan on. Jadi, motor arus terus ini akan berputar untuk memutarkan bilah kipas. Okey, yang keempat, ini ialah keempat. Keempat ni ialah geganti. Okey, apa fungsi geganti? Digunakan sebagai suis kawalan lita berarus tinggi. Okey, geganti ialah sebagai suis kawalan lita berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya kalau tak ada arus elektrik dia akan off. Okey, dan peranti output yang kelima ialah lampu LED 12 voltan. Ini biasa kamu jumpa. Apa fungsi dia? Fungsi lampu LED ialah mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik mengalir. Okey, jadi dah habis slide saya. Maka sampai sinilah dulu PDPR kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, untuk tugasan hari ini saya akan postkan dalam grup kamu. Okey, selamat menyiapkan tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih.